Mana kita kata loceng lah. Loceng ke Nabi kata tak boleh serupa dengan Nasrani, itu tak boleh. Ada kata guna, kita kata mana macam apa ni, sunnah ke apa dia lagi, macam nafiri lah, seruling kita kata. Ada juga kata gitu. Jadi akhir sekali ataupun dalam bentuk palu, kompan ke, rebana ke, Nabi kata tak boleh. Kerana hak tu serupa. Kalau kita ikut hak tu, dia akan jadi serupa dengan agama lain. Selepas itulah, ringkasnya selepas itulah turun berlaku pada sahabat itu bermimpi, misalnya Bila, Abdullah bin Zaid bermimpi. Akhir sekali, secara ringkas lah, sebab saya tidak bicara secara panjang lebar yang ni. Akhir sekali Nabi buat keputusan berdasar pada wahyu, kita terima dalam bentuk kata-kata seperti azan sekarang dengan asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Asalnya semua ni berlaku pada tahun pertama selepas Nabi tiba di Madinah itu. Jadi perkara ini sangat jelas, sangat jelas. Bahkan ada dalam riwayat sebut, misalnya kalau salat subuh tu hayya ala khairil amal, ada dalam kitab-kitab pun ada. Tapi perkara tu tidak sabit. Syiah saja yang ambil itu. Syiah ambil itu. Ahli sunnah tidak. Dalam kitab-kitab pun ada tu. Tapi ulama tak terima sebab tak cukup syarat hadis tu. Baik, tak apalah. Gitulah ringkasnya. Jadi lafaz hazal pun dia sabit tu berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang sangat sahih. Sebab tu di mana-mana pun sama saja hazal ni. Di mana-mana pun sama. Tak ada beza sedikit pun. Okey, baik. Tak apalah. Cumanya kita nak bincang pada pagi ni bukan azan itu sendiri, tapi waktu azan itu. Kerana perbincangan pada pagi ni berkait dengan Jumaat. Jadi azan Jumaat tu bila? Kalau Zuhur tu jelas, iaitu selepas gelincir matahari lah. Azan ni bagaimana? Sama saja. Okay, cuba kita tengok di sini. Cuba tengok di sini muka surat 268. Jadi hari ni kita baca ni, untuk minggu depan kita nak bincanglah sedikit, sebab dalam ni pun ada dia sebut ni dalam kitab daripada saya, azan di telinga bayi bagaimana. Kan biasa kita buat amal itu dak, kuat setara mana hadis dia, tahap mana hadis. Tu. Lepas tu sekarang ni masuk dalam kubur nak ke bumi, kan mayat pun ada juga azan. Parutlah ni. Mana kalau perkara ni kalau kita lek sikit lagi nak ambil tuak di pohonnya pun kena azan. Kalau dibiarkan bahayalah. Okey. Ni pendapat Imam Syafi'i yang ke-954. Supa? Kau berapa? Takut hilah. 57 lah. 57. Sebab ni hak apa ni, qaul qadim ni. Tulis lama, tak ubah lagi ni. 957 lah. Kita itulah betul tu. Imam Syafi'i berkata, azan Jumaat tidak dikumandangkan sebelum matahari tergelincir. Maknanya betul-betul selepas masuk waktu, seperti waktu Zuhur tu lah, tergelincir matahari. Apabila azan dikumandangkan sebelum matahari tergelincir, maka muazzin wajib, harus tu dengan makna wajib, mengulangi azan setelah matahari tergelincir. Wajib tu dengan maksud bukan kata, sebab dia kalau tidak azan pun bagi Imam Syafi'i menganggap kalau tidak diazankan, azan sebelum gelincir, bila gelincir matahari, kalau tidak diazan, itu makruh hukumnya mengikut Imam Syafi'i. Sah maya, tetap sah maya tu, sebab dia bukan menjadi syarat untuk sah salat. Maknanya kalau tak azan pun sah, tapi itu dikira sebagai khilafus sunnah, menyalahi sunnah Nabi, makruh lah. Di dalam mazhab Syafi'i itu, kalau mengikut ulama Zahiri, dia kata berdasar, bukan sekadar makruh, berdasar besar tu. Jadi di sini harus mengulangi azan setelah matahari tergelincir. Mana mestilah. Tapi kalau tak buat pun tetap sah. Apabila seorang muazzin mengumandangkan azan sebelum matahari tergelincir, dan ada muazzin yang lain mengumandangkan sesudah matahari tergelincir. Mana ada di masjid ni dia azan sebelum gelincir matahari, tiba-tiba muazzin di masjid lain
selepas itu. Hak yang selepas itu dikira. Maka azan yang dikumandangkan setelah matahari tergelincir, itulah yang dikira sebagai azan yang sah. Namun muazzin yang pertama yang mengumandangkan azan sebelum gelincir matahari, dia tak perlu ulang dah lah, kira pakar tadi. Kira timur pakar tadi. Hak kata Imam Syafi'i kata harus ataupun dengan erti mesti i'adatul azan itu, mengulangi azan itu, hak tu kalau tak ada orang lain azan, dia je. Tiba-tiba dia buat, terbukti, ternyata azan itu sebelum matahari tergelincir. Dia kena ulang semula. Sebab hak tadi, mana tak boleh pahala lah maksudnya. Azan tadi tak boleh pahala. Sebab tak kena waktu dia. Itu maksud dia. Qaul yang ke-658 Imam Syafi'i berkata, saya menyukai apabila azan pada hari Jumaat. Saya menyukai apabila azan pada hari Jumaat dikumandangkan ketika imam telah memasuki masjid dan duduk pada tempat khutbah dengan posisi agak tinggi. Mana kita kata mimbar lah maksudnya. Kayu, pelepah, tambah ikut lah. Maknanya kedudukan imam tu tinggi daripada kedudukan makmum hadirin tu. Makna atas mimbar lah. Disebut sini kalau dalam teks Imam Syafi'i ini, dia kata seperti kayu, pelepah kurma, mimbar, lantai, tapi tinggi. Maksudnya tinggi. Supaya boleh dilihat oleh semua audiens tu, ahli jemaah tu. Kemudian muazzin mengumandangkan azan bila imam naik tu, situ. Apabila telah selesai, imam berdiri lalu menyampaikan khutbah, tidak lebih daripada itu. Di sini kita nampak sekali saja azan itu. Sekali saja azan itu. Tidak dua kali. Masuk gelincir matahari, terus imam tampil ke khalayak dalam masjid itu, imam naik atas mimbar pada waktu telah diazankan. Maknanya imam duduk pada waktu itu. Bila dilakukan azan, selesai tu imam tu baca berkhutbah. Bukan baca khutbah, berkhutbah. Tu. Maknanya sekali. Okey, tak apalah. Hak dua kali tu saya nak bincang dalam ni. Sebab ni sebab sini dia tidak sebut secara detail. Tapi kalau hak Dr. Rifat Fauzi tidak ada sebut. Sekali. Dia ada sebut. Tak apa, kita baca ni. Okey, cuba kita tengok. Okey. Qaul yang ke-659. Imam Syafi'i berkata, tidak ada sesuatu dari azan yang merosakkan salat. Azan ke? Tak azan ke? Salah waktu azan ke? Dia tidak menjejahkan salat. Kerana azan tu dia tidak termasuk daripada bahagian salat sedikit pun. Tak ada. Tak berkait sebenarnya. Bukan tak berkait, maknanya tidak termasuk dalam salat itu sendiri. Tu. Hanya sahaja ia adalah seruan untuk memaklumkan kepada orang ramai untuk mendirikan salat. Itu sebenarnya fungsi azan. Apabila salat didirikan tanpa diazankan terlebih dahulu, maka saya anggap makruh. Seperti anda sebut tadi lah, makruh bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi dia tidaklah perlu mengulangi salat dia tu. Jangan perlu kita kata, kena sembahyang semula sebab tadi tak azan lagi. Tak perlu. Tidak perlu i'adah begitu. Baik. Bila diharamkan jual beli tu kita baca selepas ni. Saya nak sebut di sini. Tak tahulah hak doktor tu ada sebut dah ni Rifat Fauzi lah ni. Ni Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ni kira anak murid Imam Syafi'i dan dialah sebenarnya yang menulis, yang mencatat, yang meriwayatkan kitab Al-Um ni, dialah yang paling utama, Ar-Rabi'. Jadi Ar-Rabi' ni ana terus terjemah boleh. Situ dia serupa ke? Ni qaul yang ke-401. Serupa doktor dia waktu terjemah tu. 401 okey betul. Sama Jadi Imam Syafi'i kata Ar-Rabi', Imam Syafi'i telah meriwayatkan kepada kita, kata dia. Dia kemuka kalau riwayat ana tidak baca riwayat itu supaya ringkas. Azan ni yang mula-mulanya untuk Jumaat itu ketika imam naik atas mimbar. Itu zaman Rasulullah gitu. Bila masuk waktu Zuhur ni hari Jumaat ni, maka imam naik atas mimbar, selepas tu baru azan. Berlaku begini zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar. Tapi zaman Sayyidina Uthman
Sebab kasuran nas, orang telah ramai sangat. Bila ramai ni, dia kena ramai. Sebab hari Jumaat sahabat bekerja. Jadi bila orang ramai, maka Sayyidina Umar berbincang dengan sahabat lah kira-kiranya. Maka dia pun suruh buat ketetapan, kita best sekali azaz yang kedua. Azaz yang kedua ni, dia diazazkan sebelum masuk waktu. Walaupun nombor 2, bi'adhanin thanin. Maka tetap gitulah seterusnya, selepas daripada itu. Tapi azaz tu, jadi azaz pertama tu azaz bila masuk waktu, dia panggil azaz pertama. Kita bincang dah nasak ini dulu ni. Jadi azaz kedua, dia katakan azaz kedua bukan terletak selepas tu, sebelum tu. Kenapa dinamakan kedua? Sebab hak tu ditentukan zaman Sayyidina Uthman. Jadi hak azan pertama, hak masuk waktu tu, hak tu hak asal. Dan hak tu lah hak berlaku di zaman Nabi, zaman Sayyidina Bakar, di zaman Sayyidina Umar. Jadi jangan kita ingat azan yang kedua ni, kita kira hak mula-mula tu hak pertama. Tak. Maksud azan kedua ni takut silap faham ni. Sebab dia sebut sini, kalau ada terjemah pun mesti dia sebut azan yang kedua ditentukan oleh Sayyidina Umar. Azan yang kedua ditentukan oleh Sayyidina Uthman. Azan yang kedua tu mana azan hak mula-mula dibuat sebelum masuk waktu. Jadi azan pertama tu mana azan hak masuk waktu. Tu maksud azan pertama. Takut silap faham. Patut tak usah tanya anak lah bagaimana kita buat lain tu. Begitu. Jelas disebut di sini. Cumanya di sini ada maklumat tambahan lah. Jadi ada disebut di sini ni Imam Syafi'i. Di sini dia tidak sebut. Okey. Kata Imam Syafi'i, ni dalam hak Rifa'ah Fauzi tu, tahqiq dia tu. Sebab ada kitab ringkasan tak ada, dia tak sebut ni. Saya perlu juga tu. Okey, dia begini. Kata Imam Syafi'i, sebab ada kalangan yang mengatakan azan yang dicadangkan hasil daripada persetujuan sahabat oleh Sayyidina Uthman itu dibuat 2 kali azan. Azan kedua tu maksudnya azan sebelum masuk waktu. Azan itu bukan untuk menandakan masuk waktu, untuk mengiklan semata-mata, untuk memaklumkan kepada sahabat-sahabat. Dan suara muazzin itu pun berbeza. Manakala dengar suara ini bukan azan masuk waktu, ini azan untuk maklumkan hampir masuk waktu. Jadi ada setengah-setengah tu menyebutkan ini termasuk dalam bid'ah Sayyidina Uthman. Ada nak kata tidak, ini tidak bid'ah. Sebab hal ini atas dasar maslahat. Sebab Sayyidina Uthman pun bila dia begini, dia timbul isunya bila kita azan, bila puk azan menanda masuk waktu, jadi sahabat-sahabat duduk jauh tu. Sebab dulu azan bukan seorang. Dia naik atas puncak bukit. Bukit yang berdekatan, dia Mekah ni kan, dia ada bukit tepi-tepi dia tu, naik. Bila naik tu, kita dapat maklumat ni dalam sunan saya anda sebut dah. Bila dia turun tu, dia daripada turun tu berapa minit, kemudian dia semaya 2 rakaat, lepas tu terus dilakukan iqamat. Tempoh tu tidak mencukupi untuk sahabat yang berada jauh tu. Boleh faham tak maksudnya? Itu isu yang menjadi sebab Sayyidina Uthman fikir tu kena azan 2 kali kalau lagu ni. Dulu atas puncak bukit, selesai azan, mana pak penjuru tu. Sebab tu dia sini ada buat muazzinin. Mana muazzin tu beberapa orang. Hak ni ngadak aku ni, hak ni ngadak aku ni. Baik, selesai azan dia turun. Selepas tu bila sampai di masjid dia sembahyang sunat. Waktu tu tak cukup untuk hak duduk jauh ni. Kadang-kadang hari tu tak mandi. Tak ada. Itulah Sayyidina Uthman fikir, bincang dengan sahabat, tak apa kan ni kalau kita buat gini, tidak menyalih sunnah ke? Tak, sebab hak tu bukan bermaksud azan yang dibuat oleh Nabi. Hak tu untuk masuk waktu. Sebab Nabi tak benar kita nak guna loceng, Nabi tak benar. Kita nak guna gendai ke? Tu. Nabi tak benar. Supaya kita dulu guna palu beduk. Beduk tak? Beduk. Kalau nak kira zaman Nabi dia tak guna tu. Tapi tak apalah. Tapi bagaimana kalau tanya anak, lebih baik azan. Lebih baik azan. Enggak zaman kita lah ni tak perlu dah guna tu. Sebab telefon ada, jam pun ada. Banyak kau patut masjid pun dekat-dekat. Tak timbul masalah. Kadang-kadang kalau kita kata bangunan syarikat besar-besar, dia ada musalla dia sendiri. Jadi apa yang kita bincang ni dalam konteks pengamalan zaman kita lebih mudah lagi. Tak jadi masalah. Saya sebut ni bukan apa. Sebab takut timbul lah. Tu sahabat buat bid'ah tu. Molek pula tu.
Tu. Hak ni keperluan sebab sahabat dia musyawarah, tak ada apa ni. Sekadar tu ialah kalau ada pun. Tapi kita kena ingat satu perkara, bila sahabat buat, perkara ni diperakui baik oleh Nabi. Sahabat, generasi sahabat tu, so patut dia buatnya dalam bentuk gapo dia. Ni ya. Tak ada benda-benda orang panggil sampai sesak lah. Tak ada. Baik, ana nak tekan di sini sebab dalam ni sebut dia kata hak ni betul-betul atas nama maslahah. Betul-betul atas nama. Baik. Kalau kita pergi lebih jauh dah. Baik. Bila azan, saat ni ana sebut ke berapa minit, tak tahulah berapa minit tu, payah juga nak anggap tu daripada puncak bukit turun mai sunat berapa minit. Katalah 20 minit, katakanlah. Di mana letak maslahat dia nya? Nabi kata tak benar ke kita bunga-bunga berlari-lari mari masjid. Jadi sahabat tu bunga tu. Takut tak ada ni. Sebab dia tahu dah demo ni turun ni hangga berapa minit. Maknanya kalau saya nak semai tahu gini banyak akan berlaku percanggih dengan hadis Nabi. Terpaksa bunga berlari-lari. Nak sudah ni sebab khutbah ni kena dengar. Kalau tak dengar tu terjejah jemaah tu. Itu makna maslahah. Jadi bila buat begitu, mana katakanlah daripada puncak bukit tu turun, muazzin tu semaya, kita kata semaya tahiyatul masjid lah kita kata. Nah, moga sebelum Jumaat tu tak ada. Gitu. Lalu kita letaknya masalah kilah tu kita ketepikanlah tu. Dah katalah 20 minit. Tu azan ketika masuk waktu. Jadi mana azan mau masuk asal boleh kata kita letak 15 minit. Dah berapa dah 30 minit. Kira-kira dah lah tu. Dah sangatlah tu. Boleh mandi ke apa lagi. Maknanya kemaslahatan yang dimaksudkan dalam ketetapan Sayyidina Umar ni, sahabat-sahabat tu masih boleh buat sunnah-sunnah hari Jumaat tu. Mandi, bersihkan diri. Dah tu lagi. Mari tidak bunga-bunga, masuk dalam keadaan semaya, dalam keadaan termengah-mengah. Tak berlaku gitu. Dengan apa dibuat oleh Sayyidina Umar. Sebab tu sahabat setuju. Tu kita kena faham tu. Jadi tak boleh kita nak guna ni. Tu boleh tu. Sebab dalam hal ni pun dia guna ahdath hawa Uthman. Sayyidina Uthman yang buat perkara baru ni. Lama kita kata tengok ni contoh boleh bidah. Tak ada apa-apa pun. Masalah sekarang ni di sini pun ada khilaf juga. Setengah kata dak. Hak azan 2 kali bukan Sayyidina Uthman, zaman Muawiyah tu. Zaman Muawiyah tu buat. Kalau zaman Muawiyah pun sebenarnya maslahat juga. Kita kena sebab tu perlu sangat kita baca tu. Sayyidina Muawiyah ni bila dia memerintah di Syam ni, seramai mana penduduk tu. Cuba bayangkan. Sebab tu bagaimana besarlah jasa dia kepada Islamnya masyarakat Syam tu. Sayyidina Muawiyah ni. Gitu. Jadi Imam Syafi'i kata lagi, dia kata sebenarnya saya lebih suka kukuk mana apa kata Imam Syafi'i. Bukan dia tolak apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman. Dia kata dia lebih suka lagi zaman Rasulullah. Sekali tu, hak tu lebih dia suka lagi. Tak payahlah buat 2 kali. Dia tidak kritik, dia tidak kata tak betul, semua dia kata uhibbu, saya lebih suka gitu. Sebab apa? Sebab dia kata hak tu serupa dengan Nabi. Nak ayat yang serupa dengan Nabi tu. Serupa dengan Nabi. Hak tu ada sini. Nah, tu. Tak ada buat sini dia ada buat Rifat Fauzi ni. Kemudian Imam Syafi'i kata lagi, dia kata fa in adzana jama'atun minal muadzinin wal imam 'alal mimbar wa adzana kama yu'adzinu al-yawm adzan qabla adzanil muadzinin idza jalasa al-imam al-mimbar karihtu dhalika lahu wa la yufsid syai'un min salah. Cuba tengok. Imam Syafi'i kata, jika sekiranya satu kumpulan muazzin melakukan azan ketika imam sudah berada atas mimbar dan telah mengazankan seperti mana yang diazankan pada hari ini, iaitu azan sebelum azan hak ramai-ramai itu. Apabila imam berada di atas mimbar, saya anggap itu makruh. Saya tak suka. Maksudnya begini. Zaman Nabi dulu, ana sebut tadi, kita tepak penjuru naik atas bukit tu. Hak tu azan masuk waktu. Kalau ada azan sebelum tu, mana zaman dia pun ada dah buat gitu. Mana azan sebelum masuk waktu, saya anggap makruh tu. Kita buat lah ni lah. Imam Syafi'i kata, bagi dia makruh, tapi tidak merosakkan salat pun. Maknanya bagi tu atau bagi anak lah kalau tanya. Kalau kita ubah tu lagi molek. Sebab kita tak perlu ya. Tak timbul ada masalah tergesa-gesa mari. Ngejar ada, telefon ada. Sebagai untuk remind kepada kita lah. Reminder tu banyak dah.
Lepas tu masjid pun dekat-dekat. Semo dah bel tu. Azal tu dok. Kadang-kadang ni sudah tu baru start. Dah, muka dekat-dekat. Jadi kalau Imam Syafi'i, karih tu zalikalah. Saya tak suka. Bahkan karih tu ni bila Imam Syafi'i guna makna makruh tu. Makruh. Gitu ya. Tak apalah. Hak ni lah dulu hak kita tanya dulu ni lagu mana azal ni. Nah, ni lah. Yang disebut di sini. Tu. Tapi kukuk mana Imam Syafi'i kata walaupun saya sebut saya tak suka tapi tidak merosakkan solat pun. Jadi sebab tu bagi ana mana perkara tu kalau kita nak buat isu tak padan tu. Tak padan sebab Imam Syafi'i berkata begitu ya. Sebab dia nak kekal zaman Sayyidina Uthman dulu. Tu sebenarnya. Pada zaman Uthman tu kemaslahatan dia terdesak dalam suasana tidak seperti kita. Tak apalah. Itu kau kecil lah. Sebab tu anda tengok dia tidak jadi isu yang berpanjang ya tu. Cuma ada sebelum ni pandangan yang mengatakan kalau kita kembali pada asal lebih baik. Sedang kemaslahatan yang menjadi sebab Sayyidina Uthman buat 2 kali sudah tertampun dengan teknologi moden sekarang. Dengan ada jam pun boleh jadi reminder kepada kita. Dengan ada telefon, masjid pun banyak dekat-dekat. Ni di London saja, kawasan ni saja baru ti masjid. Jadi maknanya kemaslahatan itu sudah tertampung dah dengan keadaan kita. Baik, tak apalah kukuk mana pun perkara tu tidaklah satu isu yang besar sebab Imam Syafi'i kata tak rosak pun, tidak terjejah pun solat tu, tidak jadi masalah lah. Baik, sekarang ni kita masuk bab bila diharamkan jual beli. Sebab dia berkait dengan Jumaat ni, dia berkait dengan itulah suratul Jumaah itulah idza nudiya lis-salah fi yaumil Jumaah fas'au ila dzikrih wa dzarul bai'. Apabila diazankan, ana terjemah mafhum supaya mudah faham. Apabila diazankan untuk solat, solat sini makna solat Jumaat. Sebab jelas sebut tu kan, yaumal Jumaah. Fas'au ila dzikrih. Segeralah pergi kepada zikir. Zikir itu makna solat. Segeralah kepada solat. Tinggal jual beli. Wazarul bai', tinggallah jual beli. Ayat ni menjadi dalil haram jual beli ketika dia dilakukan azan itu. Situ mula dia. Itu asas dia. Jadi Imam Syafi'i kemukakan ayat 9 surah Jumaah ni sebagai asas kepada perbincangan tajuk mata yahrumul bai'u. Bila ke haram berurusan berjual beli. Baik. Kita baca sini qaul 6 5 apa tu? 9 terlepas tu ni. Hak tadi 59 9 Qaulnya kena 160. Imam Syafi'i berkata. Tadilah Imam Syafi'i kemukakan ayat 9 suratul Jumaah. Baik. Qaulnya 661. 661 Imam Syafi'i berkata, kewajipan orang yang melaksanakan salat Jumaat adalah meninggalkan jual beli ketika azan dikumandangkan. Mana dia boleh jual? Dekat nak masuk waktu dia boleh lagi berusaha. Sebaik saja dilakukan azan dia kena tinggalkanlah. Dah ni betul-betul berlaku di Mekah, Madinah. Bunyi azan kan, dia ambil semula bagai tangan kita tu. Sebab kalau kita nak bayar tu, bayar masa di tengah azan dia tak sih. Kalau bunyi Allah, pop, lipat lalu. Terbawak gitu dia ada mari hak pakai itu tentera mari tu kan. Dia suruh tutup. Salah dia kata. Ya haj, salah. Dia sebut gitu. Tu ni sebab situ bermulanya. Tak boleh jual beli. Baik. Azan yang dimaksudkan, ni Imam Syafi'i pertegaskan, azan yang dimaksudkan adalah sebagaimana azan pada zaman Rasulullah, iaitu setelah matahari tergelincir dan duduknya imam di atas mimbar. Jadi kena ingatlah zaman kita ni kalau bel mula-mula tu orang jual lagi, kita tak nak kata haram lah. Moga waktu tu tak masuk waktu lagi. Tapi kita dia bel masuk waktu dah. Mana? Tempat kita dia masuk waktu dah. Oh silap dah. Tempat kita ni 2 kali masuk waktu, lepas tu bila tu imam naik atas mimbar. Oh memang bercanggah faruk tu. Selu sekira tu dah bercanggah faruk tu. Tu dengar juga tu nak. Masuk waktu 2 kali. Lagi tak serupa. Tu ingat dia. Waktu subuh. Waktu sebelum tu. Subuh ni. Jadi maknanya masuk waktu sah. Cuba perhatikan Imam Syafi'i sebut tu ke. Imam naik mimbar. Lalu ke azan lepas tu terus khutbah. Tak ada lebih pada tu Imam Syafi'i kata. Saya suka tu. Imam Syafi'i kata. Ana pun suka tu juga benarnya. Supaya Imam Syafi'i lah. Sebab zaman kita ni zaman yang banyak perkara kita boleh laksanakan seperti yang asal.
Banyak perkara. Sebab ada solat sebelum Jumaat tu kan ada azan tu. Itulah dalil besar bagi ulama kata tak ada tu. Nak ada warnanya. Selalu lepas azan tu. Khutbah lalu. Kan kita jumpa dah sebelum ni. Dalil besar tu. Ada nasai dah. Kesini dah tak ingat. Dalil besar tu. Sehingga ulama kata cuba royak. Nak masa mana dia semaya? Masa mana semaya sunat sebelum Jumaat? Masa mana? Sebab apa? Ni lah. Azan zaman Nabi, zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar. Bila azan? Bila imam naik atas mimbar, imam duduk, maka dilakukan azan, selesai azan terus khutbah. Masa mana nak semaya? Jangan mahu kan. Nah, tu anak royak tu maknanya ulama kita tanya. Tapi anda rasa kita boleh jawab, bos tahu tu boleh apa, boleh tak jawab. Wak mana? Jangan mayat, jangan khutbah lalu. Dia buat tu. Dia kata, ya. Tapi dia buka. Dia break azan. Ya? Satu azan. Esok ya, Azan. Esok ya. Esok ya. Setahun esok ya. Kita duduk gia tu. Nah, hadis subuh tu memang subuh lah. Jarak jauh kat lah subuh. Dengan masuk waktu tu. Tu. Dan laku kok mana pun, ni qaul Imam Syafi'i sendiri lah. Tapi Imam Syafi'i pun sebut, tak menjejah pun. Nah, jadi sebab itulah. Ana sendirilah secara peribadi pun, kita duk baca, duk belajar pun, tak ada sebenarnya solat sebelum itu tu. Hak isu ada Nabi suruh kawan tu semai tu, Nabi sedia khutbah dah tu. Kan isu tu ni ada. Iyalah ada kata tahiyatul masjid, tapi kok mana pun solat tu ketika Nabi khutbah dah. Nabi dak atas mimbar dah. Tu. Tapi kita bincang dah Sunan Nasai, sebab sahabat ni dia duduk, Nabi suruh bangun. Istidlal ulamanya tahiyatul masjid boleh duduk dulu lepas tu bangun maya. Maknanya ni istidlalnya untuk tahiyatul masjid. Kayak ulama kata, ulama salaf kita dulu beristidlal tahiyatul masjid ni kalau duduk dulu pun boleh bangun semaya pula. Dia guna hadis tadi. Hari Jumaat tu. Tu antara dalil dia. Iyalah gitulah Boleh kan? Baik. Jadi azan yang dimaksudkan adalah sebagaimana azan pada zaman Rasulullah, iaitu setelah matahari tergelincir dan duduknya imam di atas mimbar. Selepas tu baru azan. Tu maksudnya. Tu azan zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar. Apabila seorang muazzin mengumandangkan azan sebelum imam duduk di atas mimbar dan setelah matahari tergelincir, maka pada saat itu jual beli tidak terlarang. Yang terlarang adalah apabila imam telah duduk di atas mimbar. Maknanya katakanlah berlaku seorang muazzin mengumandangkan azan sebelum imam tak naik atas mimbar, dia pun azan. Maknanya masuk waktu dah. Maknanya selepas matahari gelincir dah masuk waktu dah tu. Cuma bentuk imam tak naik atas mimbar. Kalau pada waktu itu antara azan yang dilaksanakan selepas masuk waktu dan antara tu, selain masa antara tu, selepas tu baru imam mari di atas mimbar, celah waktu tu kalau ada keluar tak haram lagi tu. Tidak haram lagi tu. Tu. Apabila seorang muazzin mengumandangkan azan sebelum matahari tergelincir, namun imam telah duduk di atas mimbar, maka pada saat itu jual beli tidak terlarang. Mana kalau kita tengok sini, dia lebih dikaitkan kepada imam bersedia untuk khutbah. Baru berlaku yahrumul bai' itu. Haram jual beli. Apa tu? Khutbah tu, hati khutbah tu. Waktu khutbah kita duduk jual. Tak boleh kan? Tu. Saya pernah lah kan, orang jual minyak angin, orang duduk khutbah dia jual. Dia olah kanas botol. Tak, anak kata kita kira selepas ni. Dia berpenuh lah poket dia, minyak, bukan minyak apa? Minyak urut. Dia kata ayah dia buat. Tak apalah, saya kata selepas ni selesai. Di masjid dia olah kau orang dekat dia. Masa tu imam baca khutbah. Dalam masjid. Engkau botol yang itu berkira pesan ni ya, ibalah poket dia. Tu tak boleh tu. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab tu imam tu bukan sekadar duduk atas mimbar, dia sedang berkhutbah tu. Tu memang haram. Cuma saat bermula haram tu adalah bila imam naik atas mimbar, imam duduk.
Maknanya naik atas mimbar lah. Tu. Yalah, kita kena faham lah. Sebab tu kalau kita perhatikan di sini, kalau zaman Nabi ni, sebelum azan tu dilaksanakan selepas imam duduk atas mimbar, naik dan duduk atas mimbar. Baik, katakanlah azan tu dibuat sebelum tu. Masuk dah waktu. Tadilah dia azan ke? Tu imam tak naik lagi. Boleh lagi tu. Bila imam naik saja, baru tak boleh urusan jual beli. Ataupun azan dilaksanakan sebelum gelincir matahari, sebelum masuk waktu. Tak haram juga. Naik saja imam atas mimbar untuk khutbah, haram. Tak boleh. Itu waktu dia, waktu. Saat haram jual beli tu. Tu. Lepas tu, mana azan, kena buat pula lah azan lepas tu. Sebab tadi buat sebelum masuk waktu. Tu. Tapi tak ada berlaku dengan sengaja gitu kat tempat kita lah ni. So, hoyak sibuk tahu mana Tok Bilal, tak pergi azan dulu. Kata, mana azan tu? Sebab Amor gaduh, depan ni ada hijau. Dia pun azan dulu. Tak boleh, tak ada buat hijau gitu. Kalau ada gitu, tokah lalu. Cari azan, muazzin lain. Begitulah. Sesungguhnya, ni kata-kata Imam Syafi'i lagi ni. Jual beli itu terlarang apabila azan dikumandangkan setelah matahari tergelincir dan imam telah duduk atas mimbar. Itu jelas lah. Maknanya hak ni. Jadi kalau kita perhatikan dia punya urutan itu, urutan asalnya imam tampil naik atas mimbar baru azan. Itu asal. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar. Tapi tak apalah dari segi fiqh. Jual beli itu terlarang. Ni kesimpulan lah Imam Syafi'i buat. Apabila azan dikumandangkan, matahari pun tergelincir dah mana masuk dah waktu zuhur tu, dan imam telah duduk atas mimbar, baru haram jual beli. Ataupun sepuluh tak di imam naik dulu, masuk waktu dah, imam naik atas mimbar, kemudian dalam azan, itu pun jadi haram juga. Jadi kalau kita tengok di sini, dia lebih kepada imam naik untuk baca khutbah. Baik, Imam Syafi'i berkata, apabila orang yang tidak wajib melaksanakan solat Jumaat mengadakan jual beli pada waktu yang terlarang, maka saya tidak memandang makruh untuk berjual beli bagi mereka. Misalnya kanak-kanak, wanita, orang duduk bar pun dia boleh jual tu, kata Imam Syafi'i. Maka saya tidak memandang makruh untuk berjual beli bagi mereka, kerana antara penjual dan pembeli itu tidak wajib laksana Jumaat. Sama-sama orang tina ataupun budak ke, kalau tidak dikira sebagai bilangan Jumaat itu, dia ada urusan jual beli, tak jadi masalah. Tidak makruh pun, kata Imam Syafi'i. Hanya saja yang dilarang adalah bagi mereka yang wajib Jumaat bagi mereka. Mana Jumaat tu wajib atas dia. Kena tahulah siapa yang wajib. Mana orang cukup syarat. Mukallaf yang cukup syarat, akil balik dan sebagainya. Tu. Dia pun tidak. Sebab begini, misalnya kita kata orang sakit, dia tak boleh nak pergi, dia boleh saya jual beli. Enggak ni kan ada style COD. Telefon main ngata apa retina. Ada kan? Blambok tempat saya retina bahagian ngata ni. Sini pun ada. Tu tak apa lah. Dia pun nak pergi Jumaat tak boleh sakit. Kursi roda. Misalnya, lepas tu dia pun adalah kita tekanan sakit. Itu kita sebut secara ringkas, secara umum. Tak apalah. Jadi hak wajibnya siapa? Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Seterusnya Imam Syafi'i berkata lagi, saya tidak memandang makruh mengadakan jual beli pada hari Jumaat sebelum matahari tergelincir dan sesudah salat dilaksanakan. Mana tak ada masalah hari Jumaat, asalkan jangan waktu gelincir matahari, selepas masuk waktu atau sesudah salat dilaksanakan boleh, tak ada masalah. Kan dalam Quran pun sebut bila sesafas au ila zikrillah kan. Apa ni, wazarul bai' wabta apa lagu ayat tu. Bertebarah ke muka bumi cari rezeki Allah kan, mana tak ingat. Tadi wazarul bai' tu masuk waktu Jumaat tu. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Wabta min rizqillah. Bila sesah mai pergilah bertebarah di muka bumi cari rezeki, tak ada masalah pun. Tunggu sekejap untuk salat Jumaat. Apabila terjadi jual beli atas orang yang diwajibkan melaksanakan salat Jumaat pada waktu terlarang, maka tidak jelas bagi saya apakah jual beli antara keduanya dibatalkan atau tidak, sah ke tidak. Saya tak jelas tu. Kerana maksud larangan dari jual beli pada waktu adalah agar mereka mengerjakan salat dan bukan kerana haram jual beli itu sendiri. Jadi atas saya tak jelas ni. Saya baca sekali lagi, dia tak jelas. Nak hukum haram jual beli itu sendiri.
Bila kita kata jual, dia gini hukum sekarang ni, Imam Syafi'i kata tak jelas tu sah ke tidak? Mana kalau tidak sah dia panggil haram lah. Bila kata jual beli tu tak sah, mana kalau buat juga haram, boleh dosa tu. Saya tak jelas tu. Sebabnya apakah jual beli itu sendiri haram ke perbuatan itu bagi orang yang itu? Sebab kalau kita kata jual beli, perempuan pun tak boleh jual masa tu. Kalau kita kata jual beli itu haram, mana-mana orang pun tak boleh berurusan pada waktu tu. Sedangkan kita tengok sini orang yang wajib jemaah saja yang haramnya. Makna untuk dia, bukan jual beli itu sendiri. Jual beli itu tak boleh biar orang lain. Maknanya katalah seorang suami tu bila masuk waktu, kalau dia tak situ sudah, biar anak perempuan dia, isteri dia lah jualnya. Jahat mari beli pun kena hak perempuan juga. Kira-kira boleh. Jadi kalau gitu Imam Syafi'i kata, maknanya perbuatan tu, makna jual beli tu tak sah. Perbuatan tu haram, jual beli tu sendiri tu sah. Itu maksud dia. Itu maksud Imam Syafi'i, sebab dia kata tak jelas. Dia tak berani nak kata jual beli itu sendiri tu haram pada waktu tu. Sebab apa? Sebab orang lain boleh. Hak tak bolehnya oleh jemaah tu. Sebab itulah setengah-setengah kitab dia kata jual beli itu haram, jual beli yang mana orang yang terlibat dalam baik itu adalah orang yang wajib mak. Kerana dia, ni orang panggil haram li ghairi, dia panggil. Haram li ghairi. Misalnya kita kata, contoh kita jual baju haram. Baju kita curi, bukan kita lah orang lain. Orang lain curi, tidak kita. Orang lain curi baju, dia pun jual. Dia tu dia panggil haram li ghairi. Bukan baju tu haram. Tapi kalau lagi babi, tak boleh. Sebab haram tu li zati. Najis ke misalnya, tu haram tu kerana zat dia tu haram. Tak kira siapa dia urusan pun, tetap haram. Hak ni tak ni. Jadi makna Imam Syafi'i dia cuba ke arah nak menyatakan bahawa jual beli itu tak sah, cuma perbuatan itu haram. Sebab orang yang berurusan tu, dia kena pergi sembahyang Jumaat. Dia kena dengar khutbah. Tu maksud Imam Syafi'i. Boleh faham? Gitulah. Jadi maknanya kalau nak kira tak perlu tutup lah kedai masa tu. Tapi biar orang lain jualnya, orang yang tidak wajib mak. Tu. Dia Mekah ni ada, saya pengalaman saya pergilah. Sebab engkau faham je orang perempuan kan. Dia letak tabung. Tabung tu dia tebuk lah. Mana orang nak curi pahit sebab dia rantar. Besi tu, dia rantar. Mana kalau nak lari tabung tu tak boleh lah. Mana kalau jemaah haji nak lari ke haji tak boleh. Orang panggil tabung haji lah tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia rata tu. Jadi maknanya orang perempuan mari nak beli pakai masa duit. Tu tak ada masalah. Tidak melibatkan orang yang wajib jemaah. Mana urusan tu tak berlaku. Lepas tu kita kata lagu mana urusan apa ni kita kata tu. Apa dia panggil tu? Jual beli tunai tu secara ijab qabul lah kita kata. Seolah gitu aku terima. Bukan nikah saja tu. Jual beli boleh saya jual, saya terima dengan jumlah yang terbaik. Saya beli dengan jumlah tu kata apa saya terima. Mana ada berlaku taradi, saling meredai. Hak tu boleh berlaku walaupun tuai tak ada pun. Sebab dia letak tabung gitu sudah difaham dah tuai dia sudah sedia untuk berusaha jual beli. Tak ada masalah, boleh tu. Online ni pun gitu juga tak nampak betul Ni pun hangit belanda nah. Minum air botol tu tak. Kita berusaha dengan peti tu je. Nah. Patut peti tu kan kita ada tu tak. Tak apa kita faham. Dia letak situ dengar ada menurut makna taradi tu ada di situ tu. Berlaku ijab tu dan qabul itu. Tu. Mana berlaku akad di antara dua pihak situ boleh berlaku secara sukarela. Tidak ada paksa, tidak ada tu. Jadi maknanya daripada kenyataan ni tapi alhamdulillah tengok kalau tempat kita ni tak ada berlaku gitu rasanya nak. Kalau tak jemaah pun dia malu nak jual satu. Baik, seterusnya kita pergi saya ambil sedikit lagi lah. Bersegera ke masjid pada hari Jumaat. Ini berdasar pada ayat tadi juga, fas'au ila zikrillah. Idza nudiya lis-salah, apabila dilaungkan azan min yaumil fas'au ya, bersegera. Sebab tu Imam Syafi'i buat tajuk bersegera ke masjid pada hari Jumaat. Bila bersegera ni? Sebelum kita bincang tu, apabila selesai. Tak boleh buat lambat-lambat dah. Takut tak ada dengan khutbah ni. Ya orang kita ni benar-benar kritikal juga ni. Orang kita ni dia tak pandai bergerak dia punya khutbah. Lamalah kita tengok. Kalau pergi pun dia atas motor, sungguh sak okok ada. Nah.
Tak kata kau mak ni. Nah, jadi lama gitu kita tengok. Lepas tu orang bel baru nak mandi. Siapa tu kadang-kadang orang separuh dah. Khutbah kedua dah. Bahaya tu. Itulah cuba kita tengok sini. Sedangkan fas'au tu mana segera tak boleh bertanggung dah. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Man irtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi as-sa'ati ats-thaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi as-sa'ati ats-thalithah faka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydatan fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikr." Sesiapa mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub. Mana seperti mandi junub ni, setengah ulama kata bukan makna mandi junub, makna mandi bersih sungguh, rata. Kan mandi junub ni kan berhati-hati benar, tak boleh mandi lebih kurang, takutnya tak sah. Maknanya dia mandi tu mandi betul-betul bersih. Jangan pula kata dia kena mandi junub kalau gitunya. No. Memang ada pun pendapat yang kata kita ada, tak dinafikan. Ada ulama kata yang dikatakan mandi tu adalah mandi junub. Memang ada pun. Hak kata sunat mandi tu, kita tahu mana sunat mandi junub, kan pelik bunyi tu. Dia ada perbincangan dia. Ana sebutlah sikit sini. Mandi hari Jumaat ni yang dikatakan sunat tu, dia ada beberapa pendapat ulama. Setengah ulama kata mandi tu kerana hari Jumaat. Pendapat ini dia merangkumi semua perempuan hak tak wajib Jumaat, hak Jumaat apa semua akan dapat sunat. Kalau kita ambil pendapat tu, mandi tu kerana hari Jumaat. Pendapat kedua kata mandi tu mandi kerana hendak pergi Jumaat. Ni kelebihan ni hanya bagi orang yang boleh hadir Jumaat saja. Tak termasuklah perempuan kalau dia tak pergi Jumaat, tak masuklah lelaki yang sakit atau boleh pergi Jumaat. Sebab itu pendapat yang kedua. Yang ketiga kata mandi di sini mandi junub. Apa maksud mandi junub tu? Hari Jumaat, bukan malam tu. Kita silap faham. Malam Jumaat dia fikir tu. Klik awal dia kata. Tu tak betul tu. Dia begini ni kita perlulah dalam Nasa'i pada dalam syarah dia pun ada sebut. Dia begini sebab zaman Nabi ni pun iyalah kita kata memang tutup aurat tidak sepuh kita, tapi kukuk mana pun kalau kita kata wanita Yahudi ke pun tidaklah sekemah orang Islam pakai. Kukuk mana pun kita kata orang Arab ni tengok perempuan tu, walaupun kita kata tutup aurat pun nafsu tetap naik. Bagaimana nak mengelak supaya tidak terganggu emosi dan juga nafsu lelaki-lelaki yang nak pergi salat Jumaat tu? Semua ni dalam konteks nak jaga supaya salat Jumaat tu dilaksanakan dalam betul-betul khusyuk. Tidak ada gangguan luar. Di situlah adanya, maknanya lelaki tu pada pagi tu mana melakukan hubungan lah suami isteri lepas subuh ke. Maknanya sudah tertuna dah, orang panggil tuntut tasyahwat. Biologi tu bila dia pergi ke masjid pun mana kedudukan syahwat tu tidak terlalu melonjak dah. Supaya apa? Bukan Islam ni dia tengok pada set tu, tidak. Nak supaya semaya Jumaat tu boleh fokus. Itu maksud dia. Ada ulama kata begitu. Dan dimasukkan dalam kitab pendapat tu. Walaupun pendapat itu setakat yang anda perhatikan dalam beberapa kitab yang anda baca, bukanlah pendapat ramai di kalangan ahli ilmu. Tapi ada. Hak ramainya ke dia? Salat sunat hari Jumaat tu. Kalau kita kata salat sunat tu untuk pergi Jumaat saja, tak masuk perempuan. Mandilah ke mana pun tak boleh pahala dia. Atas nama sunat. Sebab tu ulama kata tak hari Jumaat. Sebabnya begini. Sebab ada sahabat dia kata dia mandi hari Jumaat ni sunat hari Jumaat, dia mandi lepas Jumaat. Ada sahabat buat gitu. Tak timbul isu di zaman sahabat. Sebab tu ulama kata sahabat dia faham hak tu untuk hari Jumaat. Sebab ada sahabat mandi sebelum Jumaat. Dia tak ada nak mandi sebelum Jumaat. Ada sahabat tak ada nak mandi, maka dia mandi selepas Jumaat. Perbincangan riwayat ni dalam bab solat sunat mandi sunat hari Jumaat. Jadi dia kemuka ke riwayat sahabat mandi selepas Jumaat. Maknanya kalau kita nak kata khilaf di kalangan sahabat pun mana berlaku. Sebab tu ramai ulama kalau dalam kitab moden lah anda baca dalam internet yang anda sempat rujuk, dia kata sebenarnya kalau kita ambil pendapat yang mengatakan hari Jumaat itu lebih global dan setiap orang Islam memang dia akan dapat peluang itu. Perempuan haid pun boleh lagi. Perempuan haid pun boleh lagi. Kan perempuan haid dia mandi walaupun bukan mandi junub pun, tapi dia mandi untuk kebersihan diri. Mana dia boleh untuk hari Jumaat. Kalau kita pergi tu semua orang akan rasa dia punya sunat tu.
Tapi tukuk ke mana pun, ikut kita nak pakat mana pun. Kalau kita tak suri pahala ke bini kita, kita kata. Kita tak suri masuk dia, kita kata, dak ni untuk pergi Jumaat, awak tak boleh kan? Awak mandi biasa. Perempuan tu kata, awak tak boleh nak paksa saya nak pegang pendapat kata boleh ke? Enggak asal Jumaat. Boleh lah ke benar? Awak tak boleh nak tentukan sunat untuk awak orang lain. Awak nak menafikan tak boleh. Suami kata saya pegang pendapat ni, isteri kata tak, saya pegang tu. Kata tidak, apa sebab saya nak juga sunat tu. Inilah orang panggil khilaf niyah, khilaf muktabak lah kira tu, gitulah. Sebab Nabi tak sebut, Nabi sebut solat sunat hari Jumaat. Iyalah kita tidak nafikan. Timbul asbab urut hadis tu kalau mengikut ulamanya kerana berlaku kes sahabat-sahabat yang bekerja ni, kadang dia tak mandi ramah bang. Bayar ke kita masjid aircon. Tu tak ada aircon sampai Nabi pun bang. Kalau aircon dalam keadaan udara tak berlari lah. Oh bang paruk tu perlu hujat daripada duduk ternak binatang tu. Mari tak mandi ambil uduk saja. Bukan seorang. Tu Nabi tekan suruh mandi tu. Ulama kata betul hak tu asbab urut gitu, tetapi maksud dia nak bersih. Bila kata bersih, dia bukan untuk semaya saja. Sebabnya ulama kita sebut gini, ni perlu faham ni orang panggil pemerhati ahli fiqh ni, kadang-kadang dia melihat banyak perkara. Dia kira gini, sebab dia tengok style zaman Nabi ni hari Jumaat ni, kenapa dia anggap hari Jumaat ni lebih? Kerana itu hari keluarga. Hari nak bertemu dengan anak saudara ke apa, mesti kena bersih lah. Nak jumpa orang, nak terima tetamu, kita nak jadi tetamu orang, memang kena bersih. Tu ya ada penekanan mandi hari Jumaat. Dan tempat yang paling kritikal adalah ketika salat Jumaat, sebab semua kena pergi situ. Bayangkan kalau kita baca daripada awal, kalau banyak putih masjid pun kena semaya masjid paling besar, lagi ramai, enggak perlu nak bersih tu. Kalau kita perhatikan tu, nampaklah. Jadi bagi saya, kalau kita ambil pendapat tadi, kata kerana hari Jumaat, semua orang dapat rasa sunat itu. Baik. Cuba kita tengok hari ni kita habis ke sini, sebab kita ada satu subjek lagi lepas ni. Untuk, walaupun kita ambil, sebab kita hari mula-mula lari sikit jadual, tak apalah. Jadi esok tak ada lah untuk online tu, untuk adab mufrad. Okey, tak apa, kita ambil sikit ni, saya terjemah saja ni. Barang siapa mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub, bukan makna mandi junub seperti, makna rata sungguh, gosok, pasti ke tempat, kita kata tempat yang kita kata hak sulit pun kita basuh dengan bersih juga, makna mandi ngerti lah ni. Itu maksudnya. Kemudian dia berangkat ke tempat salat Jumaat, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta betina. Besarnya pahala tu. Maka barang siapa berangkat pada fasa kedua, mana lewat sikit, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor lembu betina. Sesiapa berangkat pada mana fasa ketiga, mana lewat lagi pada fasa ni, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor kibas, ada tanduk. Sesiapa berangkat pada fasa keempat, mana lewat lagi daripada yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam betina. Sebab tu dia kata seakan-akan berkorban, sebab korban raya haji tak boleh ayam. Mana siapa berangkat pada fasa kelima, mana dekat benar ni, dengan mana dari minat naik dah, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah tu. Khutbah ni sebut zikir khutbah ni. Makna datang awal nak ayatnya. Boleh pahala lebih. Apa boleh pahala lebih tu? Bukan duduk tepi tiang, duduk buah. Pahala lebih ni makna duduk zikir, duduk baca Quran. Tu lebih tu, lebih situ. Jangan silap faham, tak apa mari lebih lepas tu. Luar ke? Rupanya dia pakat dah. Pak kita mari mai awal. Banyak kau kita ni tak lama tak jumpa mata. Duduk buat tak lihat tu. Bukan makna mari awal tu mari semata-mata waktu awal. Mari awal dengan maksud pengisian. Tu maksudnya. Mari semaya sunnah. Kalau ada hak tak qada. Dia isi situ. Tu jadi lebih tu. Untuk mai wasak tu nak. Tak dapat kelebih duduk rumah tak apa tu. Tu maksudnya. Imam Syafi'i berkata yang terakhir, saya menyukai apabila setiap orang yang diwajibkan melaksanakan Jumaat segera berangkat ke tempat solat Jumaat. Manalah terlebih awal, lebih cepat ia datang, lebih utama kelebihannya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam riwayat ni, riwayat Abu Hurairah ni. Di situ kita nampak Nabi sebut 4 kan? 4 fasa. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Sampai ke 4, yang kelima tu
Gi tu sekali dengan email. Tiba naik dia pun sapa. Ada juga kelebihan. Tapi telur pun tak lihat tu. Pasal ni kehok je kepak tu telur. Tak apalah kukuk mana pun dia gini. Kalau kita baca dalam itu, maknanya tetap ada kelebihan. Sebanyak mana wallahu a'lam, selagi kita boleh dengar khutbah daripada awal. Kalau khutbah pun tak dengar atau dengar sikit tak sempurna, hak tu kurang lah tu. Supaya sebutlah kalau semaya. Begitu. Boleh Paling minimal mana sebelum iman naik tu? Paling minimal lah maksudnya, paling minimal. Boleh telur lagi lah, paling minimal. Cumanya hak tu paling minimal nak disegi. Tapi kalau mari tu setengah-setengah kita sebut, kalau dah khutbah daripada awal, hak tu masih ada kelebihan lagi lah. Mana telur separuh ke. Nabi tak sebut separuh tu, mana boleh lagi lah kira-kira insya-Allah. Tapi kalau gi tu tak ada tu email baca khutbah dah. Tu kurang lah tu. Kurang lah tu. Gitu. Okey, wallahualam kita begitu. Okey, ada soalan ke? Apa berkait dengan perbincangan silakan. Tadi saya ada masjid kita duduk kalau kita bangun dari masjid tu terlupa. Tak kira lah sama ada terlupa ke ataupun ada urusan ke. Contohnya beginilah, saya ambil hak terlupa tu sah, hak tu memang boleh lah. Sebab ulama istilah pada hadis hak sahabat tadilah, pergi duduk, hak sahabat tadi ada satu kes lagi tu, dia pergi tu dia duduk dengar orang sembang, orang duduk buat, adalah mungkin ada isu-isu penting. Selepas tu baru dia bangun semaya. Tak ada sahabat pun bantah. Sebab sahabat ni kalau tak betul dia bantah, tu jadi dalil. Baik, hak kita terlupa lagi lah boleh. Kalau terlupa tak ingat. Saya nak ambil contoh gini, hak ni tidak terlupa daripada apa yang saya baca. Contoh kita pergi ke masjid, dak misalnya tiba-tiba tengok ayah kita ada ke, setengah orang tu nak salat sambil dekat diri ni tak sedap. Dia pun duduk seperti antara dua tahiyat awal lah kita kata, duduk salat cium tangan, misalnya ada belakang kita. Duduk dah gitu. Tu boleh bangun, mai lepas tu bangun. Kita tak dengar mak nak mai tengok ayah kita ada dak, mesti salat. Lepas tu duduk metal nak salat nak cium tangan dia ke misalnya. Kalau kis-kis lagu tu lagu mana? Boleh doa. Boleh. Tapi kena ingat, itu maknanya boleh, bukan makna molek. Hak moleknya semaya dulu, hak tu asal. Kena faham tu, hak tu asal. Sebab tu bila ada berlaku gitu, boleh juga. Mana boleh lagi pahala tahiyatul masjid. Tapi nak hak mana asalnya? Mana semaya dulu, baru duduk. Kalau imam dia solat tu dia pergi duduk dulu, dia sengaja. Lepas tu imam balik ke tempat baru dia bangun. Tak boleh lah, tak ada hujat, tak boleh. Tu tak boleh. Saya nak kata haram tu tidak berani kata haram, cuma khilaf sunnah tu tak boleh sengaja. Apa yang sengaja gitu? Pelik tu. Saya tidak, wallahu a'lam, saya tak pasti, tapi perbuatan tu hak tak, kalau kita tengok hak kata haruf pun kerana sebab-sebab tertentu tu tak ada sebab tu. Sebab tu saya kata kalau duduk lepas tu baru tu ingat. Tiba-tiba tu imam baca khutbah. Kalau mengikut kebanyakan ulama tak perlu dah dia main, sebab khutbah tu lebih utama lagi. Sebab khutbah kan wajib tu, bukan sunat. Tahiyat masjid ni sunat. Lepas tu kalau tak boleh buat, dia boleh buat pula selepas tu. Sebab tu ada dalam internet sebut, bagi orang yang kata tak boleh duduk, bila dia duduk, yang kata topik mula masuk pula. Tak lucu tu. Padahal yang seorang orang kata taklah lepas ni, sebab tu dia ada sama, lepas tu marilah pula mayasa kat dia. Benda-benda lagu tu. Sebab tu benda-benda gitu tak ada ulama kata kena qada tahiyatul masjid. Tak ada. Tak jumpa. Mana? Khutbah tu dia ganti pada 2 rakaat. Sebenarnya hakikat 4 juga jemaah ni. Sebab tu dia panggil 2 khutbah. Gitulah. Jadi bagaimana kalau perbuatan tadi, bagaimana tidak aula dari semai tahiyatul masjid tu. Dah duduk tiba-tiba tengok. Kecuali kalau dia tak ingat pun dia tak boleh. Sebab apa? Khutbah tu lebih utama. Tadi kan hak mari baca khutbah kan. Nabi tu khutbah, sahabat duduk cuma ada tadi. Sebab tu dia panggil hak tu dia panggil waqi'ah juz'iyah. Kis terpencil. Ada maksud lain. Masa ana belajar tu Maulana sendiri dia ambil pendapat tu. Nabi sebut tu untuk masalah tu kerana ada isu yang berkait, isu kemiskinan. Sahabat tu miskin, tengok pakai pucuk-pucuk, jadi bila dia bangun tu orang lain duduk belakang. Situ sahabat akan tengok. Dan selepas tu isi khutbah Nabi pun lain.
Nabi lebih targhib kepada support orang miskin, bantu orang miskin. Sahabat faham tu. Sahabat faham. Oh, rupanya Nabi nak sunni. Nabi suruh kita ambil tahu sahabat kita, tengok tu. Pakar siapa banyak ketemu tapung baju tu. Kaya sahabat tadah kan, bela lah, tadah pakak bui. Tu hak tu maksud tu. Dia panggil waqiah juz'iyah. Kita pencik. Ada orang lain kata dak. Khilaf tu jadi khilaf dak. Nabi suruh semaya. Nabi suruh semaya. Semaya tu. Hak tu sunat gapo pula tu, timbul isu lain pula. Tahiyatul masjid ke? Sunat sebelum Jumaat ke? Maknanya hak tu tahiyatul masjid lah. Sebab tu sunat sebelum Jumaat tu kalau anak sendiri memang anda kata tak ada lah berdasar pada takat kita belajar. Wallahu a'lam lah. Kita kira ada soalan lain ke? Lebih baik tak buat. Kalau tu imam sudah baca khutbah, setelah dia duduk. Bahkan kalau mari dia tak duduk pun tu imam baca khutbah, lebih baik duduk. Khutbah tu lebih utama lagi, wajib tu. Gitu Kira ada soalan lain ke? Tak, saya dia ada suruh tidur ya. Tahu dah kalau orang pergi Jumaat cepat ya. Kata betul tak? Saya pergi Jumaat ni cepat ni sebelum baca khutbah malaikat tanda. Wallah tak jumpa lah dia, wallah lah. Ana pun tak pasti. Setakat kalau kita baca banyak kitab lah, sebab dia gini lah, kitab Bukhari semua ada khusus bab kitabul Jumaah tu. Tetes mai Jumaat. Tak jumpa, wallahu alam lah. Sebab dia segmen balik tebal tu malaikat tak ada je. Tak ada dia. Nanti dia kata malaikat bertanda bila tu imam tak baca khutbah. Saya suruh pak kena. Malaikat ni dengar tebal tak ada tanda. Tak, sebenarnya tak kena gitu sebab dalam hadis sebut malaikat lain hadis tu. Bukan malaikat raqiati tulis tu tidak tu. Malaikat lain hadis. Mana daripada tak ada dia ada, jadi ada. Hak ni dia ada semua. Dia masuk dia malaikat jaga pintu sendiri. Tu wallahualam, tu ana tak jumpa tu. Wallahualam, setakat ni tak jumpalah. Tak tahulah kuku ada. Ya? Ana tak tahu tu. Tapi kalau tanya ana, setakat ana tahunya dia tidak terbabit dengan tu. Malaikat tu malaikat lain. Itu jelas tu. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Ya, selagi. Terakhir ni. Sunat qobliyah Jumaat ni. Baik tak buat. Tak Dia hak sani, ana sebut sani lah. Dia gini. Dia ni ana lah, kalau ana lah setakat ana belajar, ana kata bagi ananya tak ada lah. Dia banyak dalil, antara dalil yang kuat juga yang ulama tanyalah. Seperti ni pun Imam Syafi'i pun tak ada. Imam Syafi'i pun tak ada. Sebab Imam Syafi'i kata hak maulidnya azan ni bila masuk waktu tu imam naik atas mimbar, tu imam duduk, waktu tu azan. Dan selepas azan tu terus baca khutbah. Tak ada ruang dalam semaya salat sebelum Jumaat tu. Hak kita mari sebelum masuk waktu tu dah pakai tahiyatul masjid, kita maya mari tu. Ni sebelum dia gini, maksud solat qabliyah Jumaat ni selepas azan, solat 2 rakaat. Seperti mana zuhur tu ada. Tapi ada ulama kata ada. Sebab tu ulama yang kata tak ada tu, cuba maya masa mana? Zaman Nabi, zaman sana sana Umar. Lagu tu lah cara azannya. Lepas azan tu khutbah. Patut nak maya masa mana? Ana sadar jawab dia. Dia maya litia. Masa Nabi khutbah dia maya. Hak tu orang panggil jawab kerana kerah pedal. Dah. Hak tu ya sebenarnya. Kerah pedal. Boleh pada. Yalah hukum mana kita kena terima lah benda tu khilaf lah. Tapi bagi anaknya, kalau tanya anak kata lebih baik tak buat lah. Tapi kalau orang buat, tak usah kata apalah. Sebab dia ada juga ulama kata ada. Kita kena terima lah tu. Sebab tu hak tadi tak jawab lagi tu. Nak jawab lagi, cuba rayak. Supaya kata zaman Sayyidina Uthman pun, dia azal pun mula-mula. Sebelum masuk waktu, kena ingat, kena perhati balik. Sebab tu ulama kata, apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar tu sebenarnya dia tidak merubah sedikit pun apa yang Nabi buat. Sebab kedudukan imam naik atas mimbar dan dilakukan azan, kemudian nak baca khutbah, hak tu kekal. Hak tu kekal, hak tu. Yang Sayyidina Uthman buatnya sebelum Jumaat tu, sebelum masuk waktu tu dia azan. Hak ni untuk memaklumkan kepada orang yang ada jauh tu. Jadi apa yang Nabi buat tu jalan terus, lepas tu tak ubah tu. Pada tu.
Jadi tambahan itu, sebab tu dia katakan ahdatsahu. Sayyidina Umar yang mula-mula buat benda tu, hak tu dia anggap baru. Sebab apa baru? Sebab tak ada buat zaman Nabi. Sayyidina Uthman sebab tak ada zaman Nabi, Abu Bakar Umar tak ada. Sebab tu dia katakan ahdatsahu. Sayyidina Uthman yang buat tu. Jadi buat tu apakah merubah sunnah? Tak. Dia tak ubah Nabi, cuma dia tambah tu sebagai elah. Sebab tu dia latih email lain, muazzin lain, suara lain. Orang dengar suara ni, tahu dah ni tak masuk waktu lagi. Kena faham tu. Jadi hak Nabi buat tadi seperti mana Sayyidina Umar tu, tak berubah tu. Faham tak maksud? Gitu. Kita yang saya rasa. Gitulah. Kira-kiranya kita lah. Ada sunat tu. Tu jadi ada sunat tu. Supaya ginilah. Supaya baca Fatihah tu. Nak baca masa mana? Masa semaya. Dia email lepas baca Fatihah tu dia baca ayat. Sebab tu ada pandangnya. Bukan hadis. Tu email kena waktu pada makmum. Kena tunggu sebentar. Tunggu. Jangka berapa? Seminit ke 30 saat ke? Seminit lah kita tak. Lama seminit lah kita tak. Tunggu. Ya? Tu room tu besar buat gitu. Lama doa. Video baca lagi. Dia baca lagi. Dia baca ayat kan. Lama puluk suruh air. Kita tahu itu. Tapi dia mesti sini. Mak kat siap dengan alamat lalu dia. Dah gini lah, tak apalah, cuma apa yang anda nak sebutnya. Iyalah, dah lalu dah. Lama dah jadi. Mak tunggu lama tak boleh. Jadi lama dia gini lah maknanya. Sebab tu almarhum, saya ingat lagi ni masa saya belajar dengan almarhum Tok Guru tu, dia sebut ni. Memang ada lah kitab pun. Jadi sebab ada orang sungguh pada dia, tak ada nak baca Fatihah Tok Guru. Jadi almarhum Tok Guru ni dia berlapis dada situ. Dia kata apa? Sebab tu bila lepas dia sebut tu kan, saya ingat lagi. Ni masa saya sekolah rendah lagi. Kita ayah duk bawa pergi. Kita dengar tak hafal aku dengar gitu. Lepas tu bila dengar jumpa patut Tok Guru sebut gitu pun. Sebab tu dia semaya bila lepas hajat dia tunggu sebentar. Pasal tak? Dia nak peluang ke pada pokok Syafi'i ni. Mazhab orang ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hak tu bila kita belajar kita Imam Syafi'i pun tak buat begitu. Cuma ashab pun siapa dia tahu. Tok Guru pun tak sebut gitu. Cuma ada lagi tak? Ada lah. Tak apalah. Cuma kalau anak lah. Anak betul-betul ikut waktu lebih baik bagi anak lah. Imam Syafi'i dia tak tunggu kan? Tak tunggu. Tak ada Imam Syafi'i tak tunggu. Tak ada tunggu tu. Pakai gitu lalu ya. Cukup email dulu kan. Dia baca kita tunggu selalu. Ramanya gitu. Tempat kita ni pun gitu. Siapa dia tunggu? Tak payah nak cari tu. Tempat kita pun. Okey, kita berhenti setakat, kita tangguh setakat tu, insya-Allah kita akan sambung menghadapkan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan terus pergi